Alright, kita dah bersiaran. Kita nak pasangkan mic. Alright, okay Kak Zaida, kita dah bersiaran dah untuk program Jom Masak dengan Kak Zaida. Hari ni adalah episod yang pertama untuk minggu ni nampaknya. Dengan episod yang ke-294. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, apa khabar semua? Seperti biasa, minta love, like, share dan komen. Assalamualaikum ya. Dan waalaikumsalam pada yang memberi salam terlebih dahulu. Alright. Seperti biasa Kak Zaida, kita awal-awal ni memberi laluan untuk viewers kita yang lain dapat notifikasi untuk join live kita bersama-sama. Ada juga yang say hi from Sunita Tandat. Hi to every viewer kita ni ya, yang memberi hi. Dan salam sejahtera. Yes. Okay, nampaknya kita tunggu sekejap ya. Kita macam nak membaking. Baking lah ya, baking simple aja, simple baking ni hari. Marah Dewan Bahasa dan Pusaka membaking ya. Tak apalah, janji faham ya. Janji kita faham. Janji kita faham. Kadang-kadang kita tak boleh nak elak juga daripada percakapan pasar kita ni. Yelah, kita biar rasa santai, kita rasa close, selesa lah. Rasa selesa. Esok kita nak buat ucapan rasmi, kita bagi yang rasmi. Yang bercakap pun dan yang mendengar pun harap-harap lebih kurang senang, mudah untuk difaham ya. Ya, saya. Alright, dah ramai Kak Zaida. Apa kata kita mulakan masakan hari ni? So, jom masak dengan Kak Zaida. Okey, jom. Tengah hari ni ataupun petang ni Kak Zaida nak tunjuk masak senang aja ya. Bingka telur. Bingka telur. Ya, okey, bahan-bahan untuk bingka telur, bahan dia pun tak banyak ya. Untuk bingka telur, bahan-bahan dia 6 biji telur saiz B ya. Kalau A dia terlalu kembang sangat nanti ya. Saiz B just nice ya. Saiz B 6 biji telur. 150 gram gula caster ataupun gula pasir halus. 100 gram tepung gandum. 210 gram santan kotak. Santan fresh juga boleh ya. Tapi hari ni Kak Zara pakai santan kotak. 30 gram susu tin ya. Susu cair tin. 30 gram Kak Zara pakai minyak sapi nari. Tapi kalau perempuan tak nak pakai minyak sapi, nak pakai margarin boleh, nak pakai butter juga boleh. 30 gram. Kemudian setengah sudu teh garam dan setengah sudu teh vanila. Okey, bahan-bahan lagi sekali ya Kak Zara baca untuk bingka telur kita. 6 biji telur saiz B. 150 gram gula pasir halus atau gula caster. 100 gram tepung gandum. 210 gram santan. 30 gram susu tin, susu cair tin. Kak Zaida hari ni pakai 30 gram minyak sapi. Kalau perempuan nak guna margarin juga boleh, butter juga boleh ya. Setengah sudu teh garam dan setengah sudu teh vanila. Okey, boleh dapat bahan-bahan dia untuk bingka telur kita. Alright. Okey, cara dia pun senang. Kak Zara guna acuan yang ni aja ya. Kalau perempuan tak ada acuan macam ni, perempuan bolehlah guna acuan 7x7. 7 inci kali 7 inci. Kalau 8 inci kali 8 inci dia agak rendah sangat ya. Jadi kalau 7 kali 7 tu just nice ya. Ataupun perempuan guna yang ni ya. Ini Kak Zara dah sapukan minyak sapi. Ataupun kalau perempuan guna butter, sapu butter. Ataupun kalau perempuan guna margarin, sapu margarin dia sekeliling tin ya. Okey, cara dia senang Kak Zara ke blender je. Ya, kalau tak ada blender kat rumah, pakai tangan pun boleh jugalah ya. Nanti dah siap semua sekali tapis. Tapi saya pakai blender senang. Okey, kita masukkan telur 6 biji ni. Senang aja nari. Okey. Masukkan telur yang 6 biji ni. Okay, ada pertanyaan Bel? Masih ramai yang membeli salam. Waalaikumsalam. Okey, 6 biji telur saiz B ataupun grade B. Masukkan semua bahan-bahan, senang ya.
Kita akan masukkan gula. Gula pasir halus atau gula caster sebanyak 150 grams. Masukkan pula santan. Santan kotak Kak Zaidah pakai ya. Santan kotak sebanyak 210 grams. Alright. Kemudian masukkan susu cair tin ya sebanyak 30 grams. Senang aja Abel. Masuk semua. Kalau yang senang ni senanglah sikit buat, tak adalah alasan. Ya, masukkan tepung. Tepung yang sebanyak 100 grams. Kemudian minyak sapi. Senang kan? Masuk semua. Alright, setengah sudu teh garam dan setengah sudu teh vanila. Kita pakai blender je. Okey, lepas tu kita akan kisar sehingga kita nampak dia betul-betul rata semua. Sekejap ya, Kak Zaidah ratakan bahagian tepi dia ni. Tepungnya ni tak tercampur. Okey, kita ratakan sikit bahagian tepi dia ni. Scrape side dia. Okey. Senang sangat buat kuih ni ya. Pukul semua, kemudian kalau perempuan guna blender, perempuan tak perlu tapis lah. Ya, kalau bancuh dengan tangan, menggunakan whisk ataupun senduk kayu, perempuan kena tapis. Yang ini tak perlulah sebab kita kisar semua halus ya. Alright, siap dah Bel. Wow. Senang aja. So simple. Macam ni aja ya. Okey. Kalau senang macam ni lah kita buat kuih kan. Kak Zaidah tiap-tiap hari lain-lain menu. Ya, senang sangat ni ya perempuan. Bahan-bahan pun tak susah nak di apa? Tak susah nak carilah ya. Semua biasanya bahan-bahannya ada kat rumah. Kalau tak pakai minyak sapi, boleh pakai margarine atau butter. Cuma akan rasa sedikit bau dan sedikit rasa agak lain sikit lah kalau you guna butter. Dia akan rasa macam lemak-lemak sikit. Kalau you guna margarine, dia akan rasa a little bit salty. Kalau you rasa minyak sapi dia ada bau sikit. Ya. So kita akan tuangkan ke acuan ni. Okey. Yum. Ni. Siap dah kita mengadun bingka kita. Tak perlu tapis ya. Kalau perempuan gunakan blender, tak perlu tapis. Semuanya dah halus. Okey. Macam ni rupa dia. Ya. Alright, dah ada soalan Kak Zaidah. Apa beza dengan bingka pandan? Sama ke resepinya? Lain. Pandan lain ya. Yang ini lain. Ini kita ada ini telur banyak. Kalau pandan tu rasanya telur tak banyak. Lebih kurang lah ya. Kalau bingka tu yang pakai tepung santan tu lebih kurang lah ya. Alright, so ni macam ni rupa dia. Jadi kalau nanti bila perempuan bakar, dia akan naik tau. Sebab telur dia banyak ya. Dia akan naik melebihi daripada acuan. Tetapi bila dia sejuk, dia akan turun. So perempuan tak perlu risau kalau dia naik. Ya, tak perlu risau dia naik. Dia akan naik tinggi ni nanti. Dia akan melebihi daripada loyang. Tetapi bila dia sejuk, dia akan sehingga paras ni. Sedang cantik lah. Okey. Dia akan kecut lah. Dia akan kecut. Kalau perempuan nak letak pewarna sedikit pun boleh. Tetapi kalau pewarna, nanti nampak seakan-akan macam bingka jagung ya. So saya biarkan warna original dia. Okey. So oven kita perlu guna macam kita bakar kek lah 180. Kita akan bakar selama 45 minit. Api atas dan bawah. Ya. Perempuan kena guna api atas dan bawah. Tak boleh pakai api atas saja. Kalau api atas saja, bawahnya tak masak. Kalau perempuan guna api bawah saja pula, atasnya pula tak masak.
Jadi kita kena buka api atas dan bawah, ya. Itu Haizan Abdullah kata macam akak Kelantan ke? Akak telur dia lagi banyak, akak dia lagi lembek. Dia memang kuih telur. Lepas tu akak dia santan dia, akak dia manis lagi ya, gula dia lebih banyak lagi, telur dia lebih lagi. Sebab tu dia bila dimasak dia naik, lepas tu dia terus turun. Turun. Tu akak. Ya. Akak tepungnya tak banyak. When you makan tu you rasa banyak telur dengan banyak santan ya. Tu akak lah. Masih ada yang tanya lagi, kalau tak guna minyak sapi boleh ke? Boleh. Tak pakai minyak sapi tapi tukarlah butter ataupun margarine. Dia kalau tak ada minyak, asas minyak macam tu tak boleh tak jadilah. Bukan tak jadi Bel, tapi dia tidaklah rasa tak ada rasa lemak tau. Tak ada rasa lemak dari butter ke. Saya letak minyak sapi sebab minyak sapi ni dia ada bau. Dia ada bau sedap sikit lah. Kalau tak you letak margarine pun sedap. Ya, kalau untuk bakar-bakar macam ni sedap kalau kita letak margarine dengan minyak sapi. Ya, kalau you buat kalau you letak butter boleh. Cuma kalau butter tu dia macam mana ya, dia tak berapa blend kalau kita masak dengan bingka tau, dengan kuih-kuih Melayu. Dia kalau margarine lagi better. Sebab margarine ada bau and minyak sapi dia pun ada bau ya. Saya Kak Zaida kalau benda macam ni saya suka letak minyak sapi. Dan bila kita bakar dia, setelah dia kuning, kita dah keluarkan. Nak tahu dia masak tak masak ialah perempuan perlu cocok. Macam kita buat kek jugalah ya. After 45 minutes, you tengok kalau atas dia dah brown, tengah dia tu dah keras, kita cocok. Kalau sekiranya tak ada melekat pada lidi ataupun pada tester tu, tak melekat, maknanya dia masak. Dan kita perlu tunggu dia hingga dia separas acuan atau perempuan nampak dia turun, baru boleh dikeluarkan dari acu. Jangan keluarkan dia panas-panas, nanti dia akan sing. Dia akan terus kecut, dah tak jadi bentuk dia lah, tak cantik lah. Ya? Dan panas-panas, perempuan sapu minyak sapi di bahagian atas. So kalau perempuan pakai margarine, sapu margarine lah kat bahagian atas. Kalau butter, sapu butter lah. Kalau perempuan guna butter di dalam, sapu butter di bahagian atas. Kalau perempuan guna margarine, dekat dalamnya, atasnya sapu margarine. Macam tu. Panas-panas sapu. Jadi margarine tu ataupun butternya ataupun minyak sapinya akan cair dan dia akan serap lah. Ya. Alright, ada soalan. Simple aja hari ni kuihnya. Bahan-bahan pun senang nak dapat. Saya rasa hari ni petang ni pun boleh buat. Ya, sebab telur ada, tepung ada, santan kotak pun ada ya. Bakar dalam oven tak boleh ke? Kita bakar dalam oven ya, hari ni dengan temperature 180 degree Celsius, api atas bawah. Masanya lebih kurang dalam 45 minit betul Kak Zaida? Tu Kak Zaida bakar kat dalam oven lah tu. Pak Ampang, okey, salam. Waalaikumsalam. Zaida, tak sempat tengok berapa biji telur? Banyak mana? Okey, saya repeat lagi sekali bahan-bahan dia ya. Untuk bingka telur, kita guna 6 biji telur size B, grade B ya. 6 biji telur, 150 gram gula pasir halus ataupun gula kasta, 100 gram tepung gandum, 210 gram santan. Sama ada nak guna santan kotak boleh ataupun santan fresh juga boleh. 30 gram susu cair tin, 30 gram margarine ataupun minyak sapi ataupun butter. Ya. Kemudian setengah sudu teh garam dan setengah sudu teh vanila. Saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk bingka telur kita. 6 biji telur saiz B, 150 gram gula pasir halus atau gula kasta, 100 gram tepung gandum, 210 gram santan kotak ataupun santan fresh, 30 gram susu cair tin, 30 gram, hari ni Kak Zara pakai minyak sapi ya, 30 gram minyak sapi ataupun margarine ataupun butter. Ini ataupun ya, bukan 30 margarine, 30 butter, 30 minyak sapi. 30 gram margarine ataupun butter ataupun minyak sapi. Saya guna minyak sapi hari ni ya. Kemudian setengah sudu teh garam dan setengah sudu teh vanila. Senang aja bahan-bahan dia. Untuk nak buat dia rasanya kebanyakannya memang dah ada ni bahan-bahan dekat dapur ya. So tinggal puan bancuh aja, terus bakar. Pakailah blender kat rumah tu. Ya. Alright, ada soalan ni Kak Zaida. Nur Husna binti Abdul Samad. Kalau nak kurangkan manis, boleh lessen the sugar? No, this bingka tak manis.
Bingka ni puan buat dulu. Buat dulu, rasa dulu. Kalau rasa manis baru puan kurangkan. Sebab if you try to cut down before you buat, nanti you makan tawar, tak sedap. You buat with this recipe, dia tak manis ya, tak manis. Tapi tak adalah kata tak manis tu tawar, dia sedang-sedang lah, tak adalah terlalu sweet. Ya, tak ada terlalu manis ya. Puan try dulu. Then if you rasa manis, then baru you boleh reducekan. Ya. Sebab saya takut nanti puan kurangkan, tekstur dia nanti agak lain. Puan rasa dulu. Tapi ni tak berapa manis ya. Alright, ada lagi yang bertanya. Hidangan untuk berapa orang tu? Berapa orang? Kuih-kuih manis ni tak boleh cerita jugalah untuk berapa orang. Kadang-kadang orang makan banyak, kadang orang makan satu slice saja. Ya, ini untuk agak-agak you lah. Kita pakai acuan pun tak besar ya. Tak besar, agak-agak berapa ya. Untuk sekali makan satu family, 2 family gitu boleh lah ya. Kalau satu family yang kecil, boleh bagi jiran sebelah separuh. Alright. Alright. Okay, boleh tak kalau dimasukkan jagung dalam tin? Itu dah jadi kuih bakar jagung ya. Kuih bakar jagung dah lain. Kuih bakar jagung telur tak sampai 6. Ya, nanti saya ajar kuih bakar jagung ya. Dia agak lain sikit kuih bakar jagung ni. Telur dia tak adalah sampai 6. Dia kurang telur lah, tapi tepung lebih lah. Ada sukatan dia ya. If you masuk jagung nanti dia dah jadi melempar ruah pula dalam dia punya acuan tu ya. Alright, Kak Saida, nanti share bingka pandan. Bingka pandan dah ke, Bel? Rasanya macam dah kan? Itu labu rasanya. Bingka labu. Bukan, sebab kita bingka pandan ada di kelas PJJ. PJJ. Ya, kita ada kelas di PJJ bingka pandan kita. Yes. Alright. Seterusnya dah jadi bingka jagung pula. Ya, betul. Kalau kita masukkan jagung. Tapi kan Kak Saida, let's say macam kan Kak Saida gunakan vanilla essence. Yes. So kalau kita guna pandan ke flavoring lain, boleh ke Kak Saida? Tak, untuk bingka telur tak payahlah. Nama pun dah bingka telur. Kalau untuk pandan dah jadi bingka pandan pula. Bingka ni banyak bingka ya. Bingka pandan, bingka gula merah, bingka susu. Ya, bingka tepung pun ada, bingka apa lagi? Macam-macam bingka ada ya. Yang ni yang Kak Zaida tunjuk ni bingka telur. So kalau you letak pandan dah jadi bingka lain pula, ya. And then if you kurangkan telur, nanti dia taklah dia taklah boleh keras. Dia macam-macam ya, banyak bingka tak tersebut nama bingka ya, macam-macam bingka dia. Alright. Assalamualaikum Kak Saida and Bel. Alah, lambat join. It's okay Sis Hazlin Azman. Sebentar lagi kita akan siapkan video ni. Okay? Ya, dia kata macam macam-macam soalan murid-murid. Ya, inilah program Jom Masak dengan Kak Saida considered as class cooking class. Macam cooking class lah ya, sebab kalau kita nak one to one macam contoh ataupun kita conduct class, you will be spending your time more than an hour. Betul tak Kak Saida? Lama kalau kelas baking macam ni daripada pagi kelas sampai pukul 6 petang. Ya. Jadi bila kita dah guna medium ni untuk bersiaran langsung bersama anda yang sedang menonton ni, sangat-sangat beruntung kerana tanpa charge, memang free. Dan Kak Zaida dah kongsikan sedikit masa. Ya, Kak Zaida dah kongsikan 294 lain-lain menu. Dan kita hanya minta luangkan masa bersama kita. Dan you boleh tengok ulang kali tau. Balik. Just save dia punya video and then share supaya video ni tak hilang. Bila nak buat tu you boleh tengok balik. Ya, kalau kita salin ni kadang-kadang kita lupa apa yang kita salin. Alright, so boleh tengok balik daripada A to Z macam mana saya buat ya. Kalau saya record, maybe resultnya saya boleh sembunyi-sembunyikan. Ini tak ada ya. Apa yang kita buat, yang itulah yang kita tunjuk. Itulah apa orang kata cabaran kita bersiaran sambil memasak. Secara langsung ni ya. Secara langsung. Boleh Kak Zaida, kita boleh buat video Kak Zaida. Kita klik, kita cut and then kita post saja. And of course we can give you a better view sebab ada video. Juga yang komen Bel, ada juga yang komen kata kita banyak sangat bercakap ya. Actually kita bercakap ni waktu kita menunggu something. Kita in between time kita bercakap. Bercakap tu bukan bercakap kosong, kita bercakap apa yang ditanya oleh viewers pun ada yang betul-betul totally memang tak tahu ya.
Kita rasa macam kita tahu, tapi orang lain ada yang tak tahu langsung. So mungkin saya rasa tak ada salah kalau saya tolong jawabkan apa-apa soalan ya. Kadang-kadang banyak recipes. You can get recipes in dekat YouTube, banyak. You nak apa, semua ada. Mak dengan bapak aja tak ada dekat YouTube tu ya. Kita tak nafikan. You can get. Tetapi if you lost, you tersilap buat sesuatu, you nak tanya dengan siapa? You tak boleh nak tanya kat YouTube tu, tak ada orang nak layan. You nak pergi ke mana pun tak ada. Even dalam komen, you komen pun dia tak akan jawab sebab terlalu banyak komen ya. Apa yang tukang masak tu pun tak terjawab, beratus-ratus, beribu komen ya. So dia tak sempat nak jawab. So if kita ada buat live macam ni, kalau you bertanya, insya-Allah kita cuba baca dan kita cuba jawab. Yes. Dan ada banyak tips juga yang Kak Zaidah akan kongsikan waktu live. Mungkin ada yang mendengar tu yang sebenarnya dia pun tak tahu, tapi dia segan ke nak bertanya. So if ada orang yang bertanya, saya jawab, dah terjawab satu soalan. Ya. Okey, dah letup tu. Tak worry lah letak any flavor you, betul. Yeah. Letak flavor dah jadi kek kuih lain. Dia dah bukan telur lah. Sebab kalau bingka mungkin yelah kalau kita letak flavor dia jadi bingka telur pandan macam tu. Bila you letak pandan, dia dah jadi bingka pandan ataupun kuih bakar pandan ya. Dah jadi lain pula. Nanti orang makan kuih bakar pandan you rasa lain pula dengan kuih bakar pandan orang lain. Kan. So dia ada banyak yang sebenarnya bingka ya ataupun kuih bakar ni. So ni salah satu yang saya bagi ni yang ringkas, bingka telur. Ya. Alright, mungkin bingka telur ramai yang tak pernah buat ya. Ini resipi lama ni. Saya dah tukar kepada gram. Ya. Okey, ada yang bertanya, Fauzia Basiran tanya, kena kurangkan telur kalau kita gunakan telur grade A? Itulah yang saya cakap tu. Kalau guna puan buat 5 lah ya. Tapi saya takut pula nanti. Tapi boleh je lah, cuba je lah buat 5. Jangan buat 6. Nanti dia akan membuak nanti bila dibakar. Nanti you tengok dia akan terkeluar daripada acuan, tapi nanti dia akan sing balik tau. If dia naik terlalu tinggi, bila dia sing nanti dia akan berkedut. Kan bila telur tu banyak kan, dia akan naik lebih tinggi daripada yang saya buat ni. Nanti bila dia sejuk, dia akan turun. Bila dia turun tu nanti dia akan berkedut. Tu lagi tak lawa lah pula nanti bingkanya. Nanti saya akan dapat soalan. Kak Zaidah, kenapa bingka saya berkedut? Bingka Kak Zaidah tak berkedut. Ya. Rosie De Silva, Puan, can you teach us suji cake? InsyaAllah ya, insyaAllah. Suji cake is actually kita ada suji cake kita ada ni kan, kita ada PJJ ya? Tak ada ya, tak ada PJJ. Tak ada. InsyaAllah ya, insyaAllah saya akan. Saya punya suji cake is old school suji cake ya. Ya, kek suji saya old school suji. Ya, insyaAllah nanti one day saya akan tunjuk ya. Mas kata Mas ni Datuk Lamsin kata, Bel, kenapa dalam rekod saya ni resepi yang ke-295? Mungkin kita kena check balik. Mungkin kita lost of track. Kita selalu kita lost track of this recipe sebab kita dah nak dekat 300 dah resepi. Okey, nanti kita akan check semula. Macam lah budak-budak Kak Zaidah, staff Kak Zaidah dia banyak kerja ya. Okey, Bel, saiz loyang biasa berapa ya? Kak Zaidah pakai apa tadi ya? Saya pakai yang ni tadi, kejap ya. Mungkin ada yang terlepas tadi, tak nampak. Yes. Okey, Kak Zaidah pakai saiz ni. This is about berapa ni? Berapa ni ya? 8 ya? About 9. No. 8 smaller. Smaller. Dia punya ni 9, dia punya ni 8 I think. 8 by 3 ke macam itulah ya. But you can pakai 7x7. Kalau 4 segi kat rumah dia 7x7. Ya. Tapi you jangan takut ya, if you pour dia agak 3/4, dia akan naik melebihi daripada acuan nanti when you bake. Ya, tapi nanti bila dia sejuk, the minute dia mula nak sejuk, dia dah masak, dia akan sing a bit. Ya, sebab itu kalau you guna telur A, dia akan naik higher, nanti bila dia turun dia akan berkedut. Sebab tinggi kan, nanti dia akan turun dia tu akan berkedut. Tak cantik lah. Yes. Kan, so kalau dapat carilah saiz B ya. Tapi kalau perempuan beli biasa saiz B, saiz C. A ni you kena beli saiz A. Kalau you beli yang biasa-biasa kat kedai tu saiz B. Ini spesifik betul Kak Zaidah. What? Macam mana tadi? Apa spesifik sangat?
Allah, terlepas. Itulah dia. Kita kadang-kadang bila kita nak baca tu, whoop, dia terus terlepas. Kita tak boleh sebab masuk banyak laju. Alright. Okay, Ida Sami tanya Kak Zaidah. Bubur lambuk Kampung Baru dah ajar ke belum? Bubur lambuk belum. Spesifik tau. Kampung Baru. Janganlah cakap Kampung Baru. Nanti Kak Zaidah ajar kan lain pula di Kampung Baru ya. Saya pun tak pernah makan. Nanti orang bubur Kampung Baru. Kampung Baru saya tak pernah makan ya. Sebab saya duduk jauh dari Kampung Baru. Saya tak pernah dapat pun bubur lambuk Kampung Baru tu. Kampung Baru tu kalau bulan puasa memang dapat percuma ya. Tapi saya tak duduk kawasan situ, jauh. Saya tak pernah makan ya. Bubur lambuk ni banyak style, banyak cara bubur lambuk. Ya, so kita akan insya-Allah nantilah ya Kak Zaidah akan tunjuk buat bubur lambuk tapi style Kak Zaidah lah ya. Kalau saya dulu di kampung bubur lambuk ni kita pakai ikan. Saya bercampur dengan orang Terengganu ya. Kita pakai pucuk paku. Selalunya kita dengan ayam lah kan. Bubur lambuk banyak style bubur lambuk ya. Bubur lambuk dengan tok saya dengan ikan. Ikan dibakar, direbus, lepas tu dibakar, lepas tu dia masuk dalam bubur lambuk tu. Sedap ya. Wow. Lepas tu ada pucuk paku. Ya, so nanti insya-Allah lah ya. Okey, kita ni berbual-bual tak apa sambil kita menunggu kek macam kita dekat rumah. Kalau kita kat rumah kita nak tunggu 45 minit, kita buat apa? Cuba share dengan kita sikit. Kalau kakak-kakak, abang-abang yang baking kat rumah, cuba bagi tahu. Mungkin ada yang lepas ni I nak kek sementara 45 minit nak kena cuci baju. Nak kena lipat baju. Jadi sementara ni kita during live kita nak tunggu hasil kita masak. Jadi kita berbual dulu. Tengok dia dah mula nak naik dia akan naik puan sebab telur dia banyak. Look at that, dia naik. Okay, nampak? Nampak. Dia naik ya. Dia akan naik melebihi daripada saiz ketinggian acuan kita. Tapi nanti dia akan sing ya. So don't worry about yang dia naik itulah. Biarkan aja lah dia naik by itself lah ya. Alright. Ada yang reply bergosip. Tak ada gosip-gosip. Okey, so kita akan tunggu. Kak Zaidah rasa kita tak perlu tunggu yang ini sebab terlalu lama ya, 45 minit. Saya dah sediakan yang dah masak ya. So nanti perempuan bolehlah cuba. Resipinya senang aja dan kalau perempuan ada acuan kecil-kecil juga boleh. Acuan kuih bakar tu yang kecil-kecil pun juga boleh. Ya. Tapi dia tak dapat tinggi. Dia sedap, kuih ni dia tinggi sebab dia kosong kat dalam dia. Jadi you nak dapat rasa lemak dia tu daripada you makan dia tu. Makan dalam dia tu. Okey. Ada yang share dengan kita tengok TV. Tunggu kek masak. Alright, ni bel yang dah siap. Yang Kak Zaidah dah buat awal tadi pukul berapa tadi? Pukul 11. Ni dia. Saya dah potong sikit ujungnya tu sebab tadi melekat. Okey. So ni rupa dia. Nampak atasnya tu warna dia cantik ya, sedang cantik. Mulit warnanya brown dan saya greasekan dia ataupun saya sapukan dia dengan minyak sapi. Sebab dalamnya minyak sapi. Okey, nanti kita akan potong. Ainun Taylor tanya kalau naik tu turun semula ke? Dia turun. Dia for sure akan naik dan dia for sure akan turun. Tengok tu, ni dia naik lagi. Tu dia nak naik lagi tu, nampak dia nak tinggi dah daripada acuan tu. Dia akan naik tapi dia akan turun ya puan, jangan risau. Jangan risaukan dia punya naik tu. Kadang-kadang tengok oven juga. Kadang-kadang oven tak berapa panas, dia naik pun lambat ya. Tapi dia memang 45 minit kita bakar dia ya. Kalau ada yang tanya on kipas ke, kalau ada kipas sila on kan. Sila on. Tu dia. Wow. Okey, nampak tu. Sedap ini. Dia agak simple aja rasanya. Wow. Macam inilah rupa dia perempuan. Bingka telur for today. Simple aja ya. Sekali-sekali kita buat kuih yang senang-senang. Bahannya tak susah nak dapat. Look at that. So inilah rupa dia ya. Tu ya, atasnya lembut ya sebab saya sapu minyak sapi. Jadi dia agak lembut di bahagian atas ni. Dia agak lembap. Ya. So dia akan jadi macam nilah. Ni macam kuih bakar.
kuih bakar pandan semua. Tapi janganlah tahu pandan. Pandan nanti dah jadi rasa lain. You try buat, kita dah biasa makan kuih bakar pandan, kita dah biasa makan kuih bakar jagung, tapi kuih bakar telur ni jarang kita rasa ya. Jarang sekali kita nak rasa. So ni resipi lama juga ni ya, resipi orang dulu ni sebenarnya. Orang dulu kan senang, tepung, telur, gula, santan pun dah jadi kuih. Orang sekarang ni macam-macam nak ada Belgian lah, tak Belgian. Okey. Kak Zana tak tunggu yang ni ya, sebab yang ini akan makan masa lagi lama. So kita tak nak waste time on this. So saya dah siapkan dulu yang kita dah bakar. Dan yang ini nanti bila dah masak saya boleh tunjukkan dalam video lagi satu nanti. Okey Bel, cantik warnanya Bel. Warnanya ni tanpa colouring ya. Saya tak letak langsung colouring. Colournya macam susu-susu gitu. Ya. Bingka telur. Okey, lagi sekali Bel, kita baca resipi dia. Boleh, silakan. Alright, sebelum kita habiskan rancangan kita ni. Okey, Kak Zana ulang lagi sekali ya. Untuk bingka telur kita, bahan-bahan dia 6 biji telur saiz B ataupun grade B, 150 gram gula pasir halus atau gula caster, 100 gram tepung gandum, 210 gram santan kotak atau santan fresh, 30 gram susu cair tin, 30 gram minyak sapi ataupun margarin ataupun butter, setengah sudu teh garam dan setengah sudu teh vanila. Okey, untuk bahan-bahan untuk bingka telur kita tengah hari ni. Kalau perempuan rasa you nak letak colouring sedikit, it's up to you. Boleh juga. Tak ada mendatangkan apa-apa kurang atau lebih pada rasanya. Tapi yang for those yang tanya tadi, boleh tak kurangkan gulanya. Perempuan rasa dulu, bingka ni tak manis sangat dia, sedang-sedang. Kalau you kurangkan, nanti saya takut you makan tu rasa tawar pula. Dia kalau tawar pun tak sedap juga kan. So you rasa dulu, kalau first time you makan, you buat, you rasa manis, dan you boleh reducekan maybe dalam 2-30 gram gula. Tapi dah jadi tawar pun tak sedap juga, nanti you boleh rasa hanyir telur ya. Itu bak kata Kak Zaida, resepi hari ni tak manis. Tak manis. Of course lah, kuih bingka memang tak ada tawar. Memang tak ada tawar. Memang you tak ada mesti nak ada rasa manis sedikit. Tapi tidaklah manis melenting tu. Ada soalan Kak Zaida. Apa dia? Nak tabur bijan boleh tak? Boleh. Cuma you tabur, jangan tabur masa sebelum bakar tu. You tabur dia still melekit-lekit sikit itu, you tabur. Tu boleh. Tak ada masalah nak tabur bijan ya. Cuma kalau you tak tabur bijan, you sapu macam gini, dia cantik tau. Dia warna dia macam warna kalau you sapu bijan, dia tertanggal nanti bila you sapu ataupun berus butter, margarin atau minyak sapi. Tapi boleh ajalah nak tabur bijan. Okay. Alright. So dah siap kita. Hati tengok bel, dia naik lagi bel. Wow. Dia naik lagi tinggi. Nampak tu? Dia dah mula nak keluar daripada acuannya. Nampak? Kan? Inilah bila kalau kita gunakan grade A, dia akan membuat lagi membuat lagi. Dia akan membuat. Nanti bila dia sing, dia akan berkedut lah, tak cantik. Tapi dia akan berkedut sangat nanti. Tu cantik dah tu. Atas dia dah brown ya. Tinggal lagi dalamnya belum masak lagi. So kita adjust lah dapur kita, oven kita. Okay. So kita tak nak tunggulah yang ni nanti dah siap. Kita akan tunjukkan gambar yang dah siap. Ini yang kita Kak Zada dah siapkan awal. Yang saya dah boleh potong ya. Dia ni kalau dah siap pun, perempuan kena biarkan dia dulu di dalam acuannya. Jangan terus keluar sebab dia boleh berkedut di bahagian tepi, tak cantik nanti ya. So puan-puan kena tunggu dia betul-betul dia dah turun sampai mana yang dia nak turun sendiri, dan baru you keluarkan. Kemudian kita sapu minyak atas. No, sapu masa dia tengah panas-panas, keluar daripada oven tu sapu. Cuma tak boleh keluarkan dari acuan. Kena biarkan dulu dalam acuan sehingga dia turun sampai tahap yang dia turun sendirilah. Lepas tu baru perempuan boleh keluarkan dari acuan. Kemudian dia akan jadi macam sedap ya. Dia nak kata keras sangat tak, nak kata lembut sangat pun tak. Sedang-sedang. Just nice. Yes, just nice. Nama pun bingka kan. Thank you so much for the wonderful recipe again. Alhamdulillah, kita dah selesai dengan menu kita tengah hari ni, bingka telur.
harap perempuan berpuas hati dan boleh cuba. Nak buat petang ni pun sempat lagi ni ya, sebab senang aja buat dia. Bakar pun tak lama, 45 minit je. Okay, so for those yang nak dapatkan produk Kak Zaida, nak bertanya mengenai produk-produk Kak Zaida, bolehlah WhatsApp pada nombor 011 64201979 ataupun di talian lagi satu 011 11204733. Okey, di dua talian ini perempuan boleh nak dapatkan apa-apa informasi mengenai produk Kak Zaida, cara nak membeli, cara nak order, cara nak bertanya, nak jadi ejen, kita ada nombor lain ya. Ejen perempuan boleh hubungi nombor 018 329 9606. Ini untuk nak jadi ejen ya ataupun dropship. Okey, so hingga kita jumpa lagi esok dengan menu dan resipi yang lain. Stay safe. Hingga kita jumpa lagi esok ya. Okay, Assalamualaikum. Bye.